Salam sejahtera semua. Nama saya Michael dan kami kumpulan pertama untuk kursus HFF 225 Falsafah dan Isu Semasa akan membentangkan kajian kes kami yang bertajuk Banjir di Terengganu pada tahun 2022. Sebagai pengenalan, izinkan saya untuk mengongsikan fakta-fakta umum mengenai bencana alam ini. Banjir di Terengganu merupakan banjir tahunan yang berpunca daripada monsun timur laut yang berlangsung daripada bulan November sehingga Mac. Dalam jangka masa ini, negeri-negeri di pantai timur, terutamanya Terengganu, akan mengalami hujan yang lebat dan tidak berhenti. Merujuk kepada data dari Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu, negeri tersebut mempunyai purata hujan tahunan yang amat tinggi, iaitu 1,403 mm, lebih tinggi daripada purata negara Malaysia, iaitu 3,000 mm. Ini menyebabkan paras air di sungai meningkat secara mendadak dan melimpah ke kawasan sekitarnya. Daerah-daerah yang sering terjejas oleh fenomena ini termaksudlah Besut, Kuala Terengganu, Kemaman dan kampung-kampung yang bertempat di paras laut yang rendah. Justeru, ia membawa kesan-kesan yang amat besar, termaksudlah kehilangan nyawa, kerosakan dan kerugian harta benda dan sebagainya. Terima kasih kepada rakan pembentang. Nama saya Nur Roznah binti Badrul Ishan dan nombor matrik 164641. Saya akan meneruskan pembentangan dengan pernyataan masalah. Banjir merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari manusia. Persoalannya adalah, apakah banjir? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, banjir ialah keadaan air menenggelami atau menggenangi kawasan yang luas. Petikan daripada buku Banjir Besar Johor pula menjelaskan bahawa banjir ialah keadaan yang terjadi apabila air di dalam sungai atau saliran melepasi tebing atau tambak dan melimpah ke kawasan sekitar yang luas yang dalam keadaan biasa yang tidak digenangi air. Banjir terbahagi kepada dua, iaitu banjir kilat dan banjir musiman. Banjir kilat sering terjadi apabila berlaku curahan hujan yang berlebihan dalam tempoh yang singkat di kawasan sistem saliran yang tidak sempurna. Dalam peristiwa banjir kilat, aras air naik dengan pantas, kemudian surut dalam masa yang singkat. Banjir musiman atau banjir monsun berlaku dalam musim tengkujuh apabila hujan turun berterusan dalam jangka masa yang panjang. Biasanya, lebat darahnya silih berganti. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan pembentangan ini kepada rakan pembentang seterusnya. Terima kasih kepada saudari Wasna atas penjelasan tersebut. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan objektif kajian kami. Melalui kajian kes ini, kami ingin mencari punca, impak serta cadangan penyelesaian untuk meminimalkan masalah banjir di Terengganu. Menurut statistik dari laporan banjir tahunan dari Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Terengganu, jumlah mangsa banjir ialah sebanyak 62,783 orang. Manakala, banjir yang disebabkan oleh monsun timur laut ini telah membawa kerugian sebanyak 522.4 juta ringgit di seluruh Malaysia. Tetapi, sebanyak 82% daripada kerugian tersebut berasal dari negeri Terengganu, Kelantan serta Pahang. Ini merupakan masalah yang amat serius kerana para penduduk terpaksa untuk menggunakan wang sendiri untuk membaiki infrastruktur yang rosak. Justru menyebabkan ekonomi tempatan tidak berpeluang untuk bertambah baik dan berkembang. Ini boleh menjelaskan kenapa perkembangan ekonomi di negeri-negeri pantai timur rendah berbanding negeri lain. Objektif kajian yang seterusnya ialah kami mahu mencari penghubungan di antara kejadian alam semula jadi dengan nilai-nilai falsafah. Melalui kajian kes ini, kami berharap untuk mencari dan menghayati kaedah-kaedah berfikir, ideologi dan epistemologi yang terdapat daripada bencana alam tersebut, selaras dengan objektif kursus HFF 225. Salam sejahtera semua, nama saya Rajanat. Hari ini saya akan bincang tentang punca terjadinya banjir di Terengganu. So pertama sekali, hujan lebat merupakan penyumbangan utama kepada banjir di Terengganu. Keadaan cuaca yang ekstrim dan peningkatan musim hujan telah menyaksikan peningkatan ketara dalam jumlah air hujan. Akibatnya, sungai dan tasik meluap dan terjadilah banjir.
Selain itu, geografi Terengganu yang berbukit dengan sungai yang melimpah turut memainkan peranan besar. Ketinggian tanah menyebabkan air hujan lebih cenderung mengalir ke bahagian bawah tanah atau ke sungai-sungai. Hujan lebat pula meningkatkan aliran air ke sungai dan apabila sungai meluap, banjir akan berlaku di kawasan sekitarnya. Faktor yang ketiga yang tidak boleh diabaikan ialah pembangunan tanpa rancangan. Pembangunan ini sering kali menutup saluran air semula jadi dan kawasan terdadah air. Ini tanpa keraguan meningkatkan risiko banjir, terutamanya di kawasan bandar yang mengalami pertumbuhan pesat. Pencemaran sungai dan pembuangan sampah merupakan faktor keempat yang turut menyumbangkan kepada masalah banjir. Pembuangan sampah secara tidak terkawal merosakkan aliran air, menyebabkan penyumbangan saluran air dan menghalang aliran air sungai. Dengan itu, untuk mengurangkan risiko banjir, perlulah kita bekerjasama di antara pihak berkuasa penduduk tempatan dan pemilik tanah. Kita perlu memastikan bahawa setiap pembangunan dijalankan dengan rancangan yang baik. Saluran air dipelihara dan amalan pembuangan sampah dikawal. Itu je, terima kasih. Terima kasih kepada rakan pembentang. Seterusnya, saya akan meneruskan isi saya iaitu kesan atau impak banjir kepada Terengganu. Nama saya Dahlia binti Rosli, nombor matriks 22300611 akan meneruskan pembentangan. Bencana banjir atau bencana air bah di Malaysia merupakan masalah serius yang mencakupi aspek ekonomi, sosial dan komuniti. Negara ini, khususnya di Terengganu, mengalami bencana banjir pada penghujung tahun kerana berada di bahagian timur tanah air. Bencana ini membawa gangguan sosial dalam kehidupan, menimbulkan permasalahan dan menghancurkan struktur sosial komuniti yang berisiko kepada mangsa bencana banjir itu sendiri. Kesannya tidak hanya terhad kepada individu, malah mempengaruhi institusi masyarakat dan negara, menyebabkan kemerosotan ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Impak bencana banjir yang pertama ialah penyakit bawaan air ketika banjir. Konflik bencana banjir yang kian meruncing menyebabkan kemudaratan serius kepada manusia. Hal ini wujud akibat daripada peningkatan penyakit bawaan air, terutamanya yang berkaitan dengan kawasan persekitaran yang terjejas. Ia akan menjejaskan kesihatan kerana terdedah dengan risiko jangkitan, luka, taun, korela, cirit-birit, hipotermia dan juga gigitan serangga serta haiwan berbisa semasa banjir. Pensyarah dan pakar perubatan masyarakat, Pusat Pengajian Sains Perubatan, Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan, Prof. Madya Dr. Wan Muhammad Zahifuddin Wan Muhammad berkata dalam temu bual bersama Berita Harian dalam topik Awas Penyakit Bawaan Air ialah terdapat pelbagai jenis kuman seperti bakteria, virus dan parasit yang boleh menyebabkan penyakit bawaan air dan makanan. Seterusnya, yang kedua, kerosakan tempat kediaman. Isu banjir ini menyebabkan kerosakan kepada tempat kediaman sehingga seseorang individu tersebut perlu membersihkan tempat kediaman sebelum menjalankan aktiviti seharian seperti sedia kala. Kerosakan harta benda dan tempat kediaman membuatkan individu itu perlu mengeluarkan tenaga, masa dan duit untuk mengembalikan keadaan rumah kepada asal. Ia memerlukan belanja yang besar kerana ada di antara barang itu dibelanjakan dengan kos yang mahal untuk dibaik pulih. Atas sebab inilah yang menjurus kepada kesan psikologi kepada bangsa kerana terpaksa bertarung dengan masalah kewangan akibat banjir. Perkakas rumah yang ditenggelami air tidak boleh digunakan lagi dan terpaksa dibuang serta perlu digantikan dengan barang yang baru supaya penggunaan keperluan seharian dapat digunakan dengan baik. 3. Kerugian kepada tanaman dan ternakan.
Kerugian kepada tanaman dan ternakan adalah impak yang dapat dilihat selepas berlakunya banjir. Sektor pertanian dan peternakan turut terjejas kerana air banjir yang menenggelami kawasan pertanian menyebabkan tanaman seperti padi dan sayur-sayuran mati. Kemusnahan tanaman ini telah merugikan para petani yang mencari rezeki daripada punca menanam dan menjual hasil tanaman untuk melangsungkan hidup. Pengusaha ternakan seperti itik, ayam, lembu dan sebagainya juga merasa impak banjir ini kepada perniagaan mereka. Ternakan mereka juga mati kerana dibawa arus banjir yang deras. Terdapat survei yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi Jabatan Perangkaan Malaysia untuk menyelidik impak bencana banjir terhadap individu. Maklumat ini diperoleh daripada individu melalui temu ramah bersemuka daripada 8 hingga 16 Januari 2023. Taksiran kesan kerosakan, kos kerosakan peralatan rumah dan struktur tempat kediaman, kos pembersihan dan kerugian ternakan dan tanaman akibat banjir adalah seperti gambar rajah yang disediakan. Seterusnya, saya akan memberi peluang kepada rakan pembentang berikutnya untuk meneruskan pembentangan. Assalamualaikum, saya Mia Riana dan saya akan membentangkan pelan yang perlu dilakukan oleh Terengganu bagi menangani masalah banjir. Pertama, pengawalan pembangunan dan pembalakan di kawasan hutan. Apabila kawasan hutan ditebang, pokok-pokok yang sebelum ini berfungsi sebagai kawasan tadanan hujan hilang, lalu menyebabkan air hujan yang turun mengalir terus ke kawasan sungai dan kenaikan paras air sungai tersebut seterusnya melimpah ke kawasan perumahan yang berdekatan. Paras air yang naik mendadak dengan bawaan air bersama lumpur menunjukkan faktor manusia menjadi antara penyumbang besar kepada penambahan intensiti dan kesan risiko banjir. Malah segelintir netizen membuat kesimpulan bahawa banjir besar yang melanda Terengganu adalah banjir buatan kesan daripada tangan manusia sendiri. Seterusnya, projek pendalaman sungai. Projek ini merupakan solusi jangka masa pendek yang boleh dilakukan oleh pihak kerajaan Terengganu. Kebanyakan kejadian banjir besar yang berlaku hari ini adalah kerana kesekitan sungai. Hal ini disebabkan proses pembuangan dan pemendapan bahan-bahan buangan yang dilakukan oleh rakyat Malaysia sendiri. Apabila proses ini dilakukan, sungai bukan sahaja menjadi bersih, malah menjadi lebih dalam, seterusnya mampu mengalirkan jumlah air hujan dengan banyak. Akhir sekali, menaik taraf sistem amaran banjir. Sistem amaran banjir yang digunakan oleh rakyat kita masih lagi menggunakan teknologi yang bersikap lapuk seperti amaran siren di kawasan berdekatan sungai. Apabila hujan turun dengan lebat, bunyi siren yang sepatutnya berfungsi sebagai amaran tidak akan kedengaran dan menyebabkan ramai penduduk di kawasan sekitar tidak sedar akan bahaya yang sedang menghampiri. Pihak berkuasa perlu menggunakan teknologi yang kita miliki hari ini untuk memberi perkongsian amaran cuaca buruk daripada Jabatan Kaji Cuaca. Apabila masyarakat sedar akan potensi berlakunya banjir, mereka akan tambah berwaspada menghadapi kemungkinan mendatang. Sekian, itu sahaja daripada saya. Dengan penjelasan daripada saudari Mira, kita telah sampai ke penghujung pembentangan kajian kes ini. Manusia, sebagai penjaga bumi, memiliki tanggungjawab untuk menyedari dan mengelola aktiviti terhadap alam sekitar. Ideologi keberlanjutan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam. Daripada itu, pengasihan ciptaan Tuhan haruslah menjadi lingkungan untuk etika kita, dengan falsafah kelestarian alam sebagai panduan moral. Kolaborasi antara individu, masyarakat dan kerajaan menjadi kunci dalam mencari penyelesaian yang komprehensif serta berjangka lama. Konsep-konsep tersebut seharusnya membentuk dasar manusia untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, justeru memastikan kelangsungan hidup di muka bumi. Setakat itu saja daripada saya dan sekian, terima kasih.